Shalom, selamat pagi jemaat GKBJ yang dikasihi oleh Tuhan. Ii susu Nimen Hawa. Sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah di hadapannya. Walaupun dengan kondisi dan tempat yang berbeda, tetapi kita yakin bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita masuk di dalam saat teduh. Ya Bapa yang baik, saat ini kami memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah online pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah online yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya ibadah kami berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya, dan kami hanya mengundang Roh Allah hadir bersama-sama dengan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan kita. Karena Bapa yang kita sembah ada Bapa yang adil, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh dengan kuasa.
sukacita yang luar biasa di hadapan Tuhan? Saya yakin kita semua bersukacita, walaupun dalam keadaan yang gentar, kita tetap tahu bahwa Yesus telah bangkit buat kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita semua yang berada di rumah, boleh kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bangkit Sukan Nama Yesus sambil berdoa. Mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Pada pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan ialah Guru Injil Stefanus Christian dan akan diterjemahkan oleh Suruh Simon. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian dan bahkan memberikan pencerahan bagi kami. Sehingga kami ya Tuhan boleh menjalankan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Dengar doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka sebagian dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di Injil Yohanes pasal 21. Kita akan membacanya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-14, dan saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia saja. Bapak Ibu silakan menyimaknya.
你们翻开你们的圣经来看。 Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah mereka beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tema kita minggu ini adalah penjala ikan atau penjala manusia. 我们今天的主题是得人如得鱼。 Saudara, istilah penjala manusia ini dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. 当耶稣呼召他们门徒，就是叫他们怎么来做， Yang memang pada saat itu profesi mereka adalah penjala ikan. 因为他们本来就是抓鱼的， Dan Tuhan memanggil mereka untuk menjala manusia. 所以主耶稣呼召他们要来得人如得鱼。 Saudara, karena profesi mereka adalah penjala ikan, 因为他们的职业是抓鱼的， makanya tidak heran maka istilah yang Tuhan pakai juga sebagai penjala manusia. 所以耶稣就用他们来得鱼，来得人。 Saudara, apa perbedaan antara penjala ikan dengan penjala manusia, 那 saudara? 么得鱼跟得人有什么区别呢？ Karena ini penting sekali bagi kita untuk memahaminya. 因为我们必须很要紧要去明白的。 Soal penjala ikan, jelas yang dijala itu adalah ikan. 我们知道他们抓鱼的，他们最要紧是把鱼抓过来。 Dan penjala ikan adalah di laut dan membawa mereka ke daratan. 因为抓鱼的在海上抓，把它带到岸上。 Dan pekerjaan penjala ikan dapat dikerjakan oleh semua orang. 所以他们抓鱼的什么人都可以做， Siapapun dia 无论他是谁， dapat melakukan pekerjaan ini. 他们都能够做这样的工作。 Tetapi sebaliknya, saudara, sebagai penjala manusia itu sangat berbeda sekali. 我们要得人是很不一样的。 Penjala manusia itu yang adalah menjala manusia, 我们要得人的话， yaitu menjala manusia dari dunia yang gelap 我们要从他的黑暗里 dan membawa mereka kepada terang. 把他们带进这个光明里面。 Dan tentu pekerjaan ini 这样的工作， merupakan sebuah panggilan khusus. 这是一个很特别的呼召。 Jadi
panggilan ini tidak semua orang dapat melakukan. 这样的呼召不是每一个人都可以做的。 Saudara, sebagai penjala ikan itu harus dilakukan oleh semua orang yang sudah diselamatkan. 我们知道抓鱼的人，每一个人都要被拯救。 Dan ketika kita baca di Markus pasal 1 ayat 16 hingga 18, kita akan membacanya, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. 我们来看马可福音第1章第16到第18节。 Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, 当耶稣在这个加利利海边， ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. 他看到了西门跟安德烈， Mereka sedang menebarkan jala di danau, 他们正在海上撒网， sebab mereka penjala ikan. 他们本来是打鱼的。 Yesus berkata kepada mereka, 而耶稣对他们说 "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." 所以来跟从我，我要叫你得人如得鱼一样。 Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. 而他们就立刻撕了网，跟从了他。 Saudara, yang menarik ada di ayat 17, saudara. 所以我们知道，最吸引我们只是第10 Di 节。 dalam terjemahan yang lain mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, 耶稣对他们说 "Ikutlah aku akan mengajar kalian menjala manusia." 他说你跟从我，我要叫你们如何来得人。 "Ikutlah aku akan mengajar kalian menjadi penjala manusia." 你跟从我，我要教导你如何来得人。 Saudara, panggilan ini dilakukan oleh Tuhan, merupakan panggilan pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia, saudara. 这是神对他们的门徒第一次呼召他们要来得人。 Tentu ketika mau menjadi penjala manusia, 当要得人的那个时刻， orang tersebut tidak serta-merta langsung dapat melakukan tugas panggilan itu. 不是你呼召就能够直接可以这样做，不是。 Jika menjala ikan, 如果我们要得鱼的话， itu memang karena memang itu pekerjaan mereka setiap harinya. 因为是他们本来是打鱼的，他们的工作就是这样， Mereka bisa melakukan kapan saja yang mereka mau. 所以他们要打鱼，什么时刻都可以的。 Tetapi berbeda dengan menjala manusia. 如果我们要得人就不一样了， Mereka perlu belajar dari awal. 因为他们要从开始来学习。 Saudara, Yesus katakan, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan atau kuajarkan menjadi penjala manusia." 所以就说来跟从我，我要教导你如何能得 Ini 人。 berarti perlu proses, saudara. 所以这是需要过程的， Mereka perlu mengikuti Yesus. 他们要跟随耶稣， Mereka perlu hidup bersama-sama dengan Yesus untuk diproses di dalam kehidupan mereka. 所以他要跟耶稣生活在一起，这是他们的过程。 Mereka harus dididik secara intens. 所以他们要必须被这个教育， Mereka harus diajarkan cara menjala manusia itu. 所以教导他们如何来得人。 Mereka juga perlu melihat seluruh kehidupan Yesus. 所以他们也必须要看耶稣整个的生活， Agar ketika mereka sudah mengenal siapa itu Yesus sebenarnya, 教他们怎么样知道耶稣， sehingga mereka baru dapat melakukan akan pekerjaan yang namanya penjala manusia itu. 所以他们才能够来实行怎么样来得人。 Tentu harapan Tuhan agar mereka meneladani akan kehidupannya. 所以上帝的意思是要他们随着他的典范来做。 Saudara, selama 3,5 tahun para murid digembleng oleh Tuhan 你 Yesus. 知道这个3年半，耶稣在教导他们， Saudara, ternyata mereka belum mengenal Yesus dengan benar. 所以他们还没有真正的认识耶稣到底是谁。 Sangat ironis sekali, saudara. 看起来非常的灰暗。 Ketika Tuhan Yesus diadili, 当耶稣被审判的时候， ketika Yesus disalib dan mati ketika itu, 当耶稣被钉十字架然后死了， mereka sangat kecewa. 他们非常的焦急， Bahkan mereka melarikan diri dari panggilannya. 所以他们
对他们的呼召，他们逃避了。 Mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama sebagai penjala ikan. 对，逃回他们原来的工作就是抓鱼。 Saudara, padahal Tuhan sudah memanggil mereka untuk menjala manusia. 其实神已经叫他们要怎么样来得人。 Dari mana kita dapat melihat kekecewaan mereka, saudara? 而我们从哪里知道他们的失望呢？ Yaitu ketika mereka sedang berjalan di Emmaus. 当他们在以马忤斯行走的时 Di 候， Lukas pasal 24 ayat 21 di sana dikatakan 在路加福音那里，他这样说： bagaimana ungkapan kecewa mereka terhadap apa yang mereka 他 rasakan. 们在行走的时候，他们表现他们对耶稣的失望。 Ketika di perjalanan di Emmaus, mereka bercakap-cakap sebenarnya dengan Tuhan sendiri. 他们在以马忤斯在行走的时候，其实是跟神在一起的。 Dikatakan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. 那以前我们都盼望他是来拯救以色列民的。 Maka dari percakapan mereka ini kita dapat simpulkan bahwa mereka belum mengenal siapa 所以我 Yesus. 们从他们谈话当中下一个结论，就知道他们不认识耶稣。 Saudara, bukankah hal ini sangat disesalkan, saudara? 所以我们知道这样的事情，我们看起来 3,5 tahun mereka ikut Tuhan. 我们看到他3年半的时间， Tuhan Yesus sudah mengajarkan, memberitakan akan kematiannya sampai beberapa kali. 耶稣已经很多次告诉他，他要上十字架，要死， Tetapi mereka masih belum mengenal Tuhan. 所以他们还是不认识上帝。 Saudara, mengenal Tuhan itu merupakan hal yang terpenting dan yang mendasar bagi seseorang untuk menjalankan panggilan Tuhan. 所以每个被呼召的人，他们必须要认识神造。 Mengenal Tuhan itu sangat mendasar sekali sebagai orang percaya untuk menjalankan sebagai penjala manusia, 所 saudara. 以我们信的人最基础的就是怎么样来明白认识神，才能够来做。 Saudara, tanpa mengenal Tuhan dengan benar,如果我们没有真正的认识神的话， maka tujuan dalam menjalankan panggilan kita sebagai penjala manusia itu akan salah. 所以我们要这个应神的呼召来得人，这是错的。 Saudara, berapa banyak orang memperalat nama Tuhan Yesus 有很多人把耶稣当成是工具， dengan sebuah tujuan untuk mencari kekayaan, saudara. 他们就用这个工具来找他们的财富。 Saudara, belum lama ini seorang pendeta ditangkap di Surabaya 不久前在泗水一个牧师被抓， karena memperkosa seorang gadis kecil sampai belasan tahun 他已经强奸了一个少女10几岁， dengan gaya hidup yang mencengangkan, saudara. 所以他的生活非常。 Saudara, saya tidak sebutkan namanya, saudara, saya yakin saudara sudah tahu siapa beliau ini. 我不提他的名字，我相信你们也都知 Karena 道。 perbuatannya ini 他这样的行为， kekristenan tercoreng, saudara. 所以他信基督教完全是 Nama Tuhan tercoreng. 我们看到神的名被他羞辱。 Saudara, betapa pentingnya di dalam hal ini ketika kita menjalankan sebuah panggilan. 所以我们要适应神的呼召，我们 Saudara, 要怎么 seorang 样做？ yang tidak mengenal Yesus yang benar, maka seseorang pun gampang meninggalkan panggilannya jika mendapatkan masalah di dalam kehidupannya. 所以一个人不真正的认识耶稣，无论他在做什么，有时候他常常会偏离的。 Saudara, contoh-contoh orang seperti ini banyak sekali. 所以这样的例子非常的多。 Salah satu di Alkitab dikatakan bahwa Demas meninggalkan panggilannya dan memilih mencintai dunia, saudara. 所以呢，李曼他也是没有这接受这个呼召，所以他远离了就。 Mereka lebih mencintai dunia 所以他爱这个世界， dan meninggalkan panggilan Tuhan itu. 所以他就把呼召忽略了。 Berapa banyak orang yang mengalami kepahitan, saudara, 我们看到很多人他遭到这样的事情， lalu meninggalkan Tuhan. 所以他们就远离了上帝。 Mengapa bisa 为 demikian, 什么 saudara? 会这样呢？ Mengapa bisa demikian? 为什么会这样？ Ya, karena pada dasarnya mereka tidak mengenal siapa itu 因 Yesus. 为他们的基础在信仰上不认识耶稣。 Saudara, apabila seseorang mengenal Tuhan dengan benar, 如果有一个人真正的认识主， maka dia akan mengenal siapa dirinya, saudara. 所以他也要认识他自己， Maka dia akan tahu apa
apa yang harus dia lakukan. 知道他当做的事情。 Saudara, Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan di sana, saudara, 对，在以弗所书第2章第10节这么说， bahwa karena kita ini buatan Allah, 因为我们是神造的， diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, 我们是要在基督里要做， yaitu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 所以我们知道上帝预备我们， Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. 还有我们在他的生活里面， Saudara, kita harus menyadari bahwa kita adalah buatan Allah. 所以我们要知道我们是神的创造， Kita adalah gambar Allah 我们是神的形象， yang dicipta amat baik, 我 saudara. 们知道被创造是何等的 Saudara, 美。 namun oleh karena pemberontakan dosa dari si Adam, saudara, 那因为我们亚当的那个犯罪， sehingga semua kita 所以我们每一个人 menjadi orang-orang yang berdosa yang sudah rusak, saudara. 就变成了有罪之人。 Saudara, ingat kita adalah manusia yang berdosa tadinya. 我们知道我们是有罪的人， Kita adalah manusia celaka yang harusnya binasa, saudara. 我们本来是要灭亡的， Oleh karena kasih Allah yang begitu besar, 因为神的爱那么大， sehingga Allah yang tidak terbatas menjelma menjadi manusia yang 我 terbatas 们知道无限的上 di 帝 dalam Yesus Kristus. 将要道成肉身来到这个世界上。 Saudara, menderita 33,5 tahun. 我们知道他在世界上Menderita selama 33,5 tahun. 33年多的时间 Dan di mana dia memberikan nyawanya disalib 来他把他的生命奉献在 untuk menanggung dosa kita yang seharusnya ditanggung oleh kita sendiri. 要来救赎我们，其实我们的罪要自己来救来。 Saudara dapat bayangkan 我们可以想象， seberapa kepahitan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus 我 Kristus. 们看到耶稣他所遭到的苦楚是何等， Dia harus minum cawan pahit yang harusnya kita minum, 所 saudara. 以他一定要喝那个苦杯。 Dia adalah Allah, tetapi harus meninggalkan seluruh miliknya untuk meminum cawan pahit, 所以他本来是神，但是他要离开这些，要来喝这些， yaitu dengan satu tujuan, 就是一个目的， yaitu misi untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, 乃是要使人类得到拯 menebus 救， kita, 要来救赎我们， merecycle kita, 使我们能够重生， mencipta ulang, menjadikan kita manusia yang baru. 使我们能够成为一个重新的人。 Saudara, oleh karena anugerahnya yang begitu besar bagi kita lah, 因为他的爱对我们的 sehingga 何 kita 等的大， diperdamaikan dengan Allah, kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. 所以我们跟被他成为神的儿女，与神和好。 Apakah saudara pernah merenungkan hal ini? 你曾经思想过这个问题？ Saudara, minggu lalu kita baru memperingati Jumat Agung, saudara, 在上个星期我们才 di mana kita diajak untuk kembali merenungkan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. 叫我们默想上帝在世界上受的苦。 Saya ingin bertanya, saudara, 我要请问， adakah saudara ketika mengangkat cawan dan roti perjamuan, 当你在这个几杯圣餐的杯跟那个饼的时候， pernahkah kita merenungkan kembali penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus demi kita? 我们曾经有想过吗？耶稣在为我们受死， Apakah hanya sebuah rutinitas yang kita lakukan? 是不是我们只是仪式而已？ Atau mungkin perjamuan kudus hanya sebuah candaan yang kita lakukan? 但是不是这个圣餐我们只是随随便便的？ Saudara, kita harus bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan jika kita melakukan hal itu dengan menghina Tuhan kita, pengorbanan Tuhan kita. 所以我们在举行圣餐要非常的神圣，如果没有的话，我们要求神赦免。 Saudara, tanpa pengenalan akan Allah dan diri kita dengan benar, 如果我们没有真正的认识上 maka 帝 mereka 的 akan 话， salah kaprah, saudara. 所以他们会走错的。 Saat ini banyak orang Kristen salah kaprah 所以现在很多的基督徒就是已经dan menganggap dia adalah anak raja atau anak Allah. 认为他是神的儿子的时候， Benar, saudara, mereka adalah anak Allah karena mereka sudah ditebus dan diperdamaikan 因为他们被救赎本来就是神的儿子， dan diangkat menjadi anak Allah. 已经成为上帝的儿子。 Saudara, tetapi banyak
orang kesalahan mereka yang terbesar adalah 他们最大的错误是， bahwa mereka layak hidup enak dan mewah. 他们认为在这奢侈的那个生活里面， Mereka merasa perlu dimanja 他们认为他们应当这样享 dan 受， mereka tidak perlu bekerja, 他们认为他们不需要工作， hanya meminta mengklaim 他们只有怎么样来 karena mereka 来， menganggap mereka adalah anak Allah. 他们认为他们是神的 Mereka 儿 menganggap bahwa dia adalah anak raja. 子，认为他是王的儿子。 Saudara, sekali mendapatkan masalah, 我们知道有一次得到这个 tidak sesuai dengan keinginannya, 没有照做他的意思， mereka ngambek lalu meninggalkan Allah. 还有他们就离开了上帝。 Kasihan sekali saudara. 你知道这样是何等 Saudara 可 seperti 怜？ Simon Petrus dan kawan-kawan ketika mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani 我们看 manusia. 到西门彼得跟他的那个同伴，当他们被呼召的时候， Saudara, pertama-tama mereka begitu antusiasnya mengikut Tuhan. 而他们提出是何 Mereka 等热切的想， meninggalkan semuanya lalu mengikut Tuhan. 他们舍弃了一切来跟从耶稣。 Tetapi ketika mereka mengikut Tuhan, 当他们跟从耶稣的时候， mereka merasakan suatu hal yang begitu luar biasa karena segala sesuatu disediakan oleh Tuhan. 因为他们跟从耶稣，一切都神耶稣为他们预备， Mereka dikenyangkan. 他们被饱被吃饱。 Dan Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat-mukjizat untuk kesembuhan, saudara. 所以耶稣行了很多的神迹，特别是全力人家， Satu hal yang sangat disayangkan, saudara. 所以一件事非常的可惜。 Ternyata mereka hanya mengenal Yesus yang sanggup memberikan kenyamanan hidup. 他们认识的耶稣只是能够给他饱足而已， Mereka belum mengenal siapa Yesus yang 他 sebenarnya. 们没有真正认识耶稣到底是谁。 Padahal Yesus selama 3,5 tahun terus mengajar secara intens pada mereka melalui perkataannya dan juga kesaksian hidupnya. 3年半的时间，他一直在教导他们怎么去认识，怎么样去做。 Ketika mereka melihat bahwa Tuhan mereka yang mereka percaya tidak berdaya mati di atas kayu 所 salib. 以他们看到耶稣来教导他们的，完全没有自己的能力来拯救。 Mereka meninggalkan Tuhan 所以他们远离了上帝， dan tidak lagi menjalankan panggilan Tuhan untuk menjalani 所 manusia. 以他们没有在实行他们的呼召来得人， Mereka kembali kepada pekerjaannya yang lama, 他们就回去他们操纵他们的就业， yaitu menjala ikan. 就是再去打鱼。 Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi di Yohanes 21 ayat 1 hingga 14, 我 saudara. 们刚才所读过的约翰福音第21章1到14节， Di sana menceritakan bahwa 在那里对我们说， Simon Petrus dan kawan-kawan kembali ke pekerjaan lama mereka menjala ikan. 西门彼得跟他们同伴已经在回去操他们 Dan 的 katakan 就业， bahwa sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. 因为他们整夜都没有网到鱼。 Peristiwa itu terulang kembali, yaitu mereka dengan tangan hampa pulang. 所以他们就空着手回去。 Saudara, ketika mereka mendekati daratan, 当他们靠岸的时候， ternyata Tuhan Yesus sedang menunggu mereka di daratan, sedang mempersiapkan panggangan, ikan, dan roti. 所以耶稣在岸上已经为他们预备了鱼， Dan bertanya kepada mereka, 所以在对他们说 anak-anak, apakah kalian ada lauk pauk? 他说你们有吃的吗？ Apa yang mereka jawab? Tidak ada. 他们讲没有。 Sebuah jawaban yang sangat negatif, yang sangat kecewa. Tidak ada. 所以这个回答是好像非常觉得很失望，没有吃的。 Nah, ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala mereka, 当耶稣叫他们把网撒下去的时候， mereka mendapatkan jalannya penuh dengan ikan. 在他们的网里面已经网有很多的鱼， 153 ekor. 有153条。 Saudara, pada saat mujizat itu terjadi, 当这个神迹发生的时候， seorang murid yang dikasihi, 一个 dan tentu ini Yohanes, saudara, 这个约翰是耶稣所疼爱的， dengan spontan menyebut bahwa itu Tuhan. 他讲那个是上帝。 Dan kemudian Simon dengan bergegas memakai baju meloncat ke air menghampiri Yesus. 所以西门就束着腰束着身子来。 Tetapi firman Tuhan katakan di sana mereka tidak berani bertanya. 所以这神的话告诉我们，因为他们那个时候不敢问。
mereka diam 1000 bahasa. 他们完全安静下来。 Saudara, pertanyaannya, 那问题是在 kenapa mereka tidak berani bertanya dan diam 1000 bahasa? 为什么他们不敢问耶稣呢？ Saudara, dikatakan bahwa mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. 其实他们已经醒悟到那个是耶稣。 Yang kedua, kemungkinan besar mereka merasa berdosa karena sudah meninggalkan Tuhan dan mengabaikan panggilannya kembali untuk menjala ikan. 可能第二，他们认为他们有罪，他们回去操从他们就业。 Saudara, bukankah kita sering melupakan Tuhan dan meninggalkan panggilannya, saudara? 我们有时候常常忘记了上帝，也上帝给我们的呼召。 Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kisah kematiannya di Golgota 我们在哥哥大圣这个那个死亡， dan kebangkitannya dan penampakan diri Yesus di danau Tiberias inilah 还有这个他复活，还有在这个提比利亚他显现的这个时刻， mengingatkan kembali panggilan Yesus kepada Simon Petrus dan kawan-kawan. 来给西门跟他们同伴也提醒他们， Dan tentu mengingatkan dan menegur kita kembali 所以 yang sudah melalaikan tugas panggilan. 所以一直在责备我们一些那些忽略了他给我们的那个责任。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 kita，sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal. 我们已经被耶稣用重价把我们赎回来。 Orang yang berhutang kepada Tuhan yang tak mungkin dapat terlunasi oleh apapun juga di dalam kehidupan kita. 我们欠上帝的债根本没有办法来还。 Saudara, panggilan menjala manusia ini kemudian kepada murid-muridnya kemudian diteguhkan kembali ketika di hari Pentakosta, saudara. 因为在圣灵降临节的时候，这些门徒又被 Ketika Roh 的 Kudus 建 turun 立。 dan memenuhi mereka. 当圣灵降临的时候，来充满着他们， Saudara, sebuah hal yang sangat luar biasa sekali terjadi, saudara. 所以一件非常的事情发生。 Ketika mereka kembali menjalankan panggilan Tuhan. 当他们的回去把神的呼召里面， Pertama kali Petrus memberitakan Injil, saudara. 所以我们知道彼得第一次传福音的时候， Ada 3.000 orang dari seluruh penjuru dunia yang hadir di Yerusalem saat itu bertobat. 所以在那时来到耶路撒冷的那个各方革民，他们有3000人得 Saudara, tangkapan pertama dan yang terbesar pada saat itu, 所以我们知道最大的在那个时刻， yaitu 3.000 orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan, 有3000人，他们以前是生活在黑暗里面， hidup di dalam dosa, 他们生活在罪里面， hidup dalam kebinasaan, 他 saudara. 们生活在死亡里面， Mereka terjaring 他们被网上来了， dan dibawa keluar dari kegelapan menuju terang itu. 所以从黑暗中把他们赎出来进到光明里面。 Saudara, dari 3.000 orang tersebar di seluruh penjuru dunia, 从各族各方有3000人， mereka pun menjalankan panggilan ini menjadi penjala manusia. 所以他们也实行了得以如得人这样。 Firman Tuhan ditebarkan. 我们知道神的话就把它撒 Dan 开。 sampai saat ini kita lihat miliaran orang sudah dijala dan diselamatkan. 我们看到，直到现在为止，有千万的人已经被网上来，就是。 Dan kita salah satunya yang terjala itu. 所以我们也是成为其中的一个。 Saudara, panggilan ini tentu diteruskan kepada kita. 我们知道这样的呼召对我们还是一直传流下去。 So, pertanyaannya, saudara, 所以问题是出在， adakah kita juga menjalankan panggilan ini? 请问我们是不是有实行神给我们的呼召？ Saudara, saat ini di mana kita diperhadapkan dengan virus corona yang merajalela saat ini, 我们看到现在这个 corona 的那个病毒已经那么的蔓延， sehingga kita tidak dapat bebas bergerak. 我们已经没有自由的活动， Kita terisolasi, saudara. 我们已经被隔离了。 Namun bukan berarti kita tidak bisa menjalankan tugas pengabaran Injil ini. 意思不是我们不能够把福音传开， Kesempatan ini bisa kita pergunakan lebih banyak lagi di rumah. 因为 Misalkan, 这样的机会，我们在家里能够做得更多。 kita dapat mengingat kembali siapa saja yang belum percaya.
所以我们的家里，我梦想随儿女相并一起， Kita bisa list satu persatu namanya, kita bawa mereka di dalam doa. 所以我们能够把它列出来一个一个的在神的面前祷告。 Saudara, kita juga memiliki kesempatan ketika kita saat ini beribadah di rumah. 我们也记得我们现在在家里面聚会， Mungkin anggota keluarga kita masih ada yang belum 可 percaya. 能我们家里的人还有人没有信主的， Mungkin ayah, ibu, anak, mantu, suami, istri, pembantu, atau mungkin kakek nenek kita semua ya saudara. 可能我们家人有很多人呢，就是我们的佣人，他们还没有信主的， Kita bisa ajak mereka untuk beribadah bersama. 我们可以邀请他们一起聚会， Kita bisa ajak mereka untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. 我们能够邀请他一起来听神的话。 Saudara, seminggu yang lalu pendeta Paul sharing demikian, saudara. 对，上个星期陈牧师这样分享， Ketika kakaknya beribadah di rumah, 他说在家里聚会， dan ternyata diikuti oleh orang tuanya yang belum percaya, saudara. 被那些还没有信主的这个长辈， Saudara bisa ibadah bersama, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalannya, bukan? 所以能够一起聚会，我们就可以把它往上来。 Saya yakin orang tua ini sudah dijamah oleh Tuhan dan diselamatkan. 我深信这个长辈一定会被神所触摸。 Kita juga sebagai orang Kristen juga bisa melakukan baksos untuk membantu mereka yang kesulitan makanan. 所以我们身为基督徒，我们有用那些这个食物来分发给 Ini 他 pun 们。 bagian dalam penginjilan, saudara. Meskipun kita tidak menyatakan diri kita memberitakan Injil secara verbal, secara langsung, saudara, tetapi mereka dapat melihat akan teladan kita, kesaksian kita kepada mereka. 所以虽然我们没有说我们的主耶稣，但是看到我们的行为就知道我们 Mereka 是信 bisa 主。 melihat kepedulian orang Kristen kepada mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. 所以他们也知道这信主的人，那么关怀他们，所以我们的神就得到荣耀。 Saudara, saya ada baca sebuah buku. 我有读到一本 Ini 书， ada sebuah survei mengatakan demikian. 所以一个调查是这样说的。 Di dalam 2 miliaran manusia, 2 miliar manusia, saudara, 在2万的那个人口里面， ada 50.000 orang meninggal setiap harinya tanpa mengenal Tuhan. 你知道每一天差不多有5万人，他们没有认识耶稣基督， Yang belum diselamatkan, saudara. 完全没有得救。 Saudara, tentu bukan berarti kita harus selamatkan mereka semua, bukan, saudara 但 ya. 是我们要把他们都能够使他们得救，不是这样。 Tetapi di sini pertanyaannya, adakah kepedulian kita terhadap mereka yang belum percaya? 所以请问是我们对他们是不是有一个关怀，因为他们还没有信主？ Pernahkah kita memikirkan untuk membawa jiwa satu orang saja di dalam seluruh masa hidup, saudara? 而在我们的生活里面，我们曾经有带过人来信主， Kita jangan bicara muluk-muluk. 所以我们不必讲很多的。 Pernah nggak ketika engkau menjadi Kristen sampai saat ini, pernah nggak engkau membawa satu jiwa saja kepada Tuhan? 当你信主直到现在，是不是曾经有带过一个人来到主的面前？ Saudara, mari kita bersama-sama menjalankan panggilan ini. 所以我们要一起来接受神这个呼召。 Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan, 如果我们承认我们是被救赎的那个基督徒， kita adalah orang yang mendapatkan anugerah yang begitu besar itu. 我们从上帝得到莫大的恩典， Mari kita pikirkan satu orang di dalam kehidupan kita bawa kepada Tuhan. 在我们的生活里面，我们带一个人来到耶稣的跟前。 Mungkin teman kita, siapapun, kenalan kita, siapapun mereka, 无 saudara. 论是谁，他是我们的朋友也好， Bawalah mereka pada Tuhan. 我们把他带到神的面前。 Saudara, beberapa waktu yang lalu, 不久前， kakak tertua saya itu sakit, saudara. 我的最大的Cece. 觉得姐姐生病， Iya. Dia sakit sesak napas, tapi bukan corona ya, saudara. 他是好像气喘，但不是病毒。 Ketika itu, waktu itu saya sama istri saya membesuk dia di rumah sakit. 当我跟我的太太来医院探访他的时候， Dia itu belum Kristen, saudara. 他还没有信主， Anaknya satu Islam, satu Kristen.
所以他的有2个孩子，一个是寄回教，一个是Dan selama ini dia mengikuti anaknya yang Islam. 这通常他是跟那个回教的孩子。 Ketika dia sakit saya kunjungi, saya injili dia. 因为当他在生病的时候，我探访他，我传福音给他， Agar dia mau percaya pada Tuhan. 我要他相信神。 Saya kirimin kiriman suara ya, sebuah doa. 所以我有一个那个有声的那个祷告给他， Ya, supaya dia ikuti apa yang saya doakan, dia ikuti. 所以在这个手机里面我祷告什么，要他来跟住。 Ya. Dan bersyukur pada Tuhan. 我非常感谢神。 Ketika di akhir hidupnya, 当他在临终的时候， dia mau menerima Tuhan dan minta dibaptis. 他接受了耶稣还有受洗， Dia bicara kepada anaknya, 所以他对他的孩子说， Mama mau percaya Tuhan ya. 他说我要信耶稣基督， Karena anaknya Islam, dia kata nggak apa-apa kan? 因为他的孩子就回教，他说没问题的。 Ya tentu anaknya nggak bisa apa-apa karena mamanya mau percaya Tuhan. 因为他的孩子根本不能做什么，因为他的母亲要信耶稣。 Akhirnya di akhir hidupnya 在他最后的那个时刻， dia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru 所 selamat. 以他能够接受耶稣作为他个人的救主。 Belum lama ini pas masa-masa corona lagi merajalela, 在这个新型那个这个病毒 ketika itu dia meninggal. 所以在那个时刻他就离开了 Tapi 世界。 bersyukur karena dia sudah menerima Tuhan 但 sebagai 是我 juru 们 selamat. 非常的感恩，因为他已经接受了耶稣的救恩。 Saudara, siapa di antara saudara-saudara yang memiliki famili atau siapapun mereka yang belum percaya 所 Tuhan, 以我们的亲戚朋友如果还没有信主的话， mari bawalah dia kepada Tuhan. 所以我们要带他们来到神的面前。 Jangan terlambat. 所以我们不要太迟， Dan tanggung jawab itu ada di pundak saudara. 因为那个责任就在我们的肩膀上。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu ya 我们 Tuhan. 感谢你赐给我们你的话， Kiranya Engkau tolong kami 求你帮助我们， agar kami ya Tuhan taat akan panggilan-Mu. 让我们能够顺服你的呼召。 Ya Tuhan, biarlah ketika kami kembali kepadamu ya, 当我们回到你面前的时候， Engkau akan mengatakan bahwa kami adalah hamba yang setia. 所以你会对我们说，我们是忠 Pimpin 心 dan 的。 berkati akan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, 说你带领你每个的信徒， di mana saat ini mereka semua sedang beribadah di rumah. 他们现在正在聚会， Engkau pimpin, Engkau sertai mereka di dalam kehidupan 你 mereka. 带领他们在生活里面。 Terima kasih Bapa, dengar doa kami. 主啊，谢谢你听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 奉主耶稣的名感恩祷告， Amin. 阿门。 So sekalian yang terkasih di dalam Kristus, mari kita dalam kondisi bangsa kita seperti ini, di mana wabah COVID-19 yang terus meningkat jumlahnya, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan untuk menolong bangsa dan negara kita. Pertama, so sekalian mari kita berdoa untuk program pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar khususnya di daerah Jabodetabek, supaya semua pihak boleh mengikuti, masyarakat juga boleh menjalankan akan hal itu. Kita juga berdoa supaya anjuran pemerintah untuk belajar di rumah, bekerja di rumah boleh sungguh dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kita juga berdoa supaya semua komponen masyarakat boleh saling bekerja sama, saling menguatkan satu dengan yang lain untuk bersatu, berjuang melawan penyebaran virus corona. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memimpin bangsa dan negara kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kiranya program pemerintah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar, kiranya program ini boleh diresponi dengan baik oleh masyarakat,
setiap warga negara Indonesia boleh mendukung program ini sehingga mereka boleh menjauhkan diri dari kerumunan, mereka boleh menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya anjuran pemerintah untuk bekerja di rumah, belajar di rumah juga boleh diresponi oleh masyarakat dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, dalam situasi yang sulit ini, kiranya komponen masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga masyarakat, aparat pemerintah, rakyat boleh bersatu, bekerja sama dengan baik. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong bangsa dan negara kami ini melewati kesulitan melalui kesatuan dari pemerintah dan rakyat dan juga lembaga-lembaga sosial lainnya. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan kepada bangsa dan negara kami. Amin. So sekalian, kita juga berdoa bagi pokok doa yang kedua. Kita berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia supaya dalam kondisi seperti ini dapat memastikan pasokan stok bahan makanan yang tercukupi, ketersediaan peralatan-peralatan kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, cairan pembersih tangan, dan juga perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Dan kita juga berdoa supaya alat-alat yang dibutuhkan ini harganya relatif stabil, dan kita juga berdoa untuk masyarakat supaya mereka tidak panik sehingga berbelanja berlebihan, karena hal itu akan mengganggu stabilitas dan keseimbangan harga. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah yang sudah menerapkan program pembatasan sosial berskala besar ini. Kiranya pemerintah juga boleh mengikutinya dengan program supaya ada stok bahan makanan yang cukup, sehingga masyarakat tidak resah dan khawatir, tetapi mereka boleh merasa aman karena mereka mendapatkan jaminan stok bahan pangan tercukupi. Dan juga ada bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu. Kami juga berdoa ini boleh menenangkan masyarakat, dan juga kami berdoa bahwa penyaluran dari dana ini boleh tersalurkan kepada orang yang tepat. Bapa, dalam situasi seperti ini juga ya Tuhan, kami berdoa supaya masyarakat tidak panik, mereka tetap tenang, mereka tidak berbelanja secara berlebihan sehingga bisa mengakibatkan harga yang begitu tinggi, ekonomi yang tidak stabil, tetapi masyarakat boleh tenang untuk menghadapinya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya pemerintah boleh terus memberikan masukan-masukan, memberikan perkataan-perkataan yang menenangkan rakyat, sehingga rakyat boleh merasa terjamin dalam situasi seperti ini. Pemerintah tidak meninggalkan mereka, tetapi pemerintah terus mengusahakan yang terbaik bagi mereka. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So sekali mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara, menghibur dan memberikan kekuatan yang limpah ketika saudara menghadapi situasi yang sulit ini. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Amin. Surga
ibadah kita selesai, kiranya kita bisa mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih yang berada di rumah. Kiranya dalam situasi seperti ini, saudara sekalian boleh tetap senantiasa memandang kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara seorang diri menghadapi situasi seperti ini. Sekali pemerintah sudah memberikan anjuran-anjuran, kiranya saudara sekalian boleh mengikuti anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah yang pastinya bertujuan untuk hal yang baik bagi kita semua. Dikatakan kalau kita pergi keluar, jangan lupa kita mencuci tangan. Sering kali mencuci tangan ketika kita pergi keluar dan berkumpul. Jangan sampai berjumlah sampai 5 orang dan kita harus mengambil jarak satu dengan yang lainnya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Kita mengambil jarak satu dengan yang lainnya. Sekali dalam situasi seperti ini, kiranya kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk di dalam pekerjaan kita dan urusan-urusan yang lainnya. Banyak orang ketika ditanya, ada waktu enggak untuk membaca Alkitab? Ada waktu enggak untuk berdoa? Ada waktu enggak untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan? Banyakkan orang menjawab tidak ada waktu karena mereka mengatakan terlalu sibuk. Sekali ini adalah kesempatan yang baik. Mungkin kita terlalu sibuk seperti Marta, sehingga kita tidak mengambil waktu yang tenang, dekat dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bersekutu dengan Tuhan seperti Maria. Kiranya di dalam kondisi seperti ini kita diharapkan tidak banyak keluar rumah kecuali untuk hal yang penting, maka segala aktivitas kita banyak dilakukan di rumah. Gunakan waktu saudara sekalian untuk semakin dekat dengan Tuhan. Gunakan waktu saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Gunakan waktu saudara sekalian untuk banyak untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa kita. Berdoa bagi dunia ini yang saat ini semuanya sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Kiranya kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita tetap setia dan kita tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun juga.